Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihu lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa mendambakan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita digalakkan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah diletakkan di dalam sunat, di dalam solat secara berjemaah, kita membaca wirid lepas sembahyang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini seperti biasa, sekarang ini saya mengajar, tapi sebelum saya berkongsi ilmu, saya mengajak diri saya dan semua yang hadir bersama dengan saya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam menuntut ilmu ini sebenarnya di antara penterjemahan ataupun pengaplikasian daripada kita menuntut ilmu adalah pengamalan dan penghayatan. Maka saya mengajak diri saya dan semua yang hadir bersama dengan saya sekarang ini, pengajian saya lebih fokus juga kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru kita masuk pengajian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana kita lihat bagaimana ilmu tasawuf ataupun ilmu pembersihan hati itu diletakkan daripada satu konsep dinamakan tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa, penyucian hati. Dan di dalam kaedah ilmu tasawuf ataupun ilmu pembersihan hati itu, dia ada satu nama kalimah dia, iaitu kalimah tazkiyah, penyucian, dan juga disebut juga sebagai kalimah untuk pembuangan. Maka seperti mana air yang di dalam bekas, kalau bekas ataupun bejana itu adalah umpama hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apakah yang ada di dalam wi'a tersebut, apa yang ada di dalam hati tersebut? Maka kita kalau lihat daripada pagi, petang, siang, malam, kemarin, berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, selawat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah. Maka hati kita itu seumpama noktatun sauda, kata Nabi Muhammad SAW, seperti noktah hitam. Setiap kali buat dosa, noktah hitam. Setiap kali buat dosa, noktah hitam. Sehingga kan hitam gelap hati tersebut kerana banyaknya dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan dosa yang ada di dalam hati tersebut, kita pun nak menuntut ilmu. Masya Allah, banyak kelas pengajian ilmu diletakkan kita, pengajian tauhid, tafsir, fiqh, tasawuf, apa semua, tapi yang dalam tu masih lagi kotor, masih lagi hitam. Bagaimana yang putih nak masukkan yang masih sudah gelap, sudah hitam? Adakah banyak yang putih akan masuk ataupun putih itu akan terkeluar balik? Maka begitu juga jiwa, begitu juga hati. Sebab tu kita di dalam Islam ada konsep tazkiyah, konsep pembersihan. Maka pada malam ini saya mengajak diri saya dan semua, masa saya belajar di bumi Hadramaut Yaman dahulu, saya dididik di dalam kaedah ulama-ulama di Hadramaut, khususnya ulama-ulama yang bermanhajkan kepada manhaj Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sunyi daripada tiga perkara ini, iaitu pertama sekali tahqiqul ilm. Tahqiqul ilm maknanya kepastian ilmu, maknanya mantap pada kefahaman ilmu, tidak boleh ragu-ragu pada penyampaian ilmu, ataupun maknanya ada sandaran, ada bersumber, bukan main sebut-sebut tapi tak tahu apa yang didatangkan. Yang kedua,
iaitu tazkiyatun nafs, pembersihan hati, pembersihan jiwa. Dan yang ketiga iaitu tabligh dakwah, sampaikan, sebarkan dakwah. Maka inilah 3 kaedah yang saya dididik oleh ulama-ulama di Hadramaut. Kami pagi, petang, siang, malam, 3 kaedah inilah yang disusun ataupun yang diatur oleh tuan-tuan guru kami. Maka saya mengajak diri saya dan semua, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah SWT. Juga kita mohon kepada Allah agar Allah SWT mengangkat musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit. Masya Allah Ta'ala. Hari ni kalau kita tengok angka sudah menurun 4,000. Kat Selangor pun hanya 800. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Taala agar Allah Subhanahu Taala mengangkat musibah ini, mengangkat wabak ini, mengangkat penyakit ini daripada bumi Malaysia tercinta. Maka kita kembali untuk solat seperti sedia kala, kembali aman, kembali kembali dalam kehidupan kita makmur, ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Mari sama-sama saya ajak diri saya dan semua untuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, khususan ila haziniyah wa ala man wasran salih wa ala man sayyidina rasul salam wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin nabi sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا قدير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم
يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. InsyaAllah kita akan baca doa selepas pengajian ilmu. Jadi insya-Allah malam ini kalau andai kata ada izin untuk pengajian saya maknanya bulanan di sini, maka insya-Allah saya syorkan diri saya dan semua yang bersama dengan saya, kita belajar kitab ini. Sebuah kitab himpunan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Qutbul Ghaus Al-Ibad wal Bilad, ulama besar di bumi Hadramaut Yaman. Sebuah kitab yang berjudul, bahasa Arabnya nama dia Risalatul Muawanah, tapi bahasa Melayu dia diterjemahkan oleh seorang ulama daripada bumi asalnya Hadramaut, tapi beliau menetap di bumi Singapura. Abangnya adalah mufti Singapura, adiknya yang selalu datang ke Malaysia ini iaitu Habib Ahmad Sumaid. Kitab yang berjudul Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. InsyaAllah kalau sekiranya diizinkan, saya akan baca kitab ini untuk penduduk di kawasan ini, untuk masjid ini, insyaAllah ta'ala minal aminin. Di dalam kitab ini kalau kita lihat bagaimana hubungan ulama-ulama di bumi Hadramaut Yaman, seperti mana ulama-ulama di tanah Melayu, tidak jauh ataupun tidak sunyi daripada ilmu penyucian jiwa tadi, diambil daripada manba'nya, diambil daripada sandarannya, iaitu Abu Hamid
Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali. Sebab itu kalau kita lihat di tanah Melayu, khususnya di Malaysia, kita kalau sebut saja ilmu tasawuf, kita tidak akan lari daripada seorang ulama besar yang pernah hidup di bumi Syria, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan di Hadramaut juga tidak sunyi juga ilmu tasawuf itu diambil tunjangan asas daripada Imamul Ghazali juga. Kemudian keturunan daripada ulama-ulama di bumi Hadramaut, di antaranya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, seorang ulama yang matanya buta sejak kecil, tetapi Allah SWT gantikan pandangan mata hati dengan pandangan mata yang buta. Sebab itu kalau kita lihat di dalam perkataannya, beliau pernah mengatakan, berapa ramai orang yang celik itu tapi hatinya buta, dan berapa ramai orang buta matanya tapi celik hatinya, dan beruntunglah orang yang celik matanya juga celik hatinya. Maka oleh sebab itu kita mohon kepada Allah SWT agar rahsia-rahsia ilmu ulama-ulama, khususnya ulama tanah Melayu ini, masih mekar, masih segar, masih mewangi pada umat Melayu, khususnya di tanah Melayu dan hari ini negara Malaysia yang tercinta. Sebab itu kalau kita lihat di dalam ilmu pengamalan ataupun penghayatan, kita tidak lari daripada membaca Al-Fatihah. Kita tidak lari membaca Al-Fatihah. Sama ada kita mula kita sebut Al-Fatihah ataupun kita akhir menyebut Al-Fatihah. Sekiranya kita lihat di dalam lembaran sejarah, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu di antara satu sama lain, maknanya mereka duduk dalam satu jemaah ataupun satu kumpulan, mereka akan mulakan dengan Al-Fatihah dan mereka akan mengakhirkan dengan Al-Fatihah. Sebab itu kita lihat ini telah dijadikan satu amalan untuk orang-orang Melayu, khususnya kita mulakan, kita sebut dengan keberkatan Ummul Kitab Al-Fatihah. Itu sebenarnya ada sandaran daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan begitu. Bahkan bila nak pulang pun mereka mengakhirkan dengan Al-Fatihah. Bahkan mereka juga menambah di antara satu sama lain itu, diakhirkan dengan tasbihul kafarah ataupun disebut kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, diakhirkan. Ataupun juga diakhirkan dengan membaca suratul As. Suratul As, kemudian akhir majlis ataupun akhir mesyuarat dibaca dengan suratul As. Dan kalau sekiranya ada masalah ataupun ada perkara-perkara yang susah untuk diselesaikan, mereka akan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut amalan as-salafun salih. Itu tidak disebutkan dalam riwayat sahabat Nabi Muhammad SAW melakukan, tapi disebutkan amalan as-salafun salih akan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, apa yang mereka buat itu, walaupun kalau kita kata adakah ia menyalahi, adakah ia sesat, ataupun adakah ia bid'ah, tapi kita kena lihat bagaimana ilmu yang disebut dengan bid'ah itu terbahagi kepada dua. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, di dalam Syafi'iyah meletakkan bid'ah itu terbagi kepada dua. Naam, bid'ah iaitu asal daripada kalimah bada'a ataupun badi'ah, yubaddi'u bid'ah, bid'atan, ataupun kata lainnya ikhtara'a iaitu diada-adakan. Tetapi kalau kita lihat di sini bagaimana timbulnya pada pandangan mazhab Syafi'iyah, mazhab kita, bagaimana disebutkan, boleh rujuk betul-betul. Bid'ah terbagi kepada dua. Di dalam mazhab Syafi'i, bid'ah itu terbagi kepada dua, iaitu disebut bid'atun hasanah ataupun bid'ah yang kedua bid'atun dalalah. Dia ada dua bahagian. Yang mutawatirnya ataupun yang asasnya dibagi pada dua, iaitu bid'atun hasanah, bid'atun dalalah. Baik,
Mana datangnya perkara yang baik, perkara yang baru itu tapi boleh jadi hasanah? Mana sandaran dia? Ya, ada sandaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu yang saya nak bawa ini datang daripada hadis yang sahih. Boleh rujuk hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Nabi kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa man amila biha wa man amila sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu ajrun syai'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, barang siapa yang memulakan man sanna sunnatan hasanatan. Yang kedua, man sanna sunnatan sayyi'atan. Baik, kenapa Nabi sebut sanna? Sedangkan sanna itu maknanya sunat, ataupun sunnah. Sebab itu kalau kita lihat rujukan kembali dalam erti kata sunnah, kullu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takririn Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa minas sunnah atau minal hadis. Maknanya apa yang dimaksudkan dengan hadis perlu ada kaitan sandaran. Setiap perkataan Nabi, setiap yang perbuatan Nabi, setiap yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutlak hadis, itu mutlak sunnah. Hatta Nabi tak buat tapi Nabi takrir, Nabi akui, itu sunnah. Cuma adakah di sini sunnah fi'latan ataupun sunnatan takriran? Dia ada bahagian. Taib. Hadis yang saya bawa tadi itu terang-terang Nabi kata, barang siapa sanna sunnatan, siapa yang melakukan sesuatu perkara yang baik. Maknanya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diletakkan Nabi yang buat? Tak. Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat satu perbuatan ataupun suatu perkara yang sunat, perkara itu perkara yang baik. Apa kaedah yang dikatakan baik? Disebutkan idza ra'an nasu khair fallahu ra'an al khair. Kalau sekiranya ramai manusia, ini yang disebut jumhur. Kalau disebut ramai manusia tapi bukan manusia orang awam, maknanya orang-orang yang berotoriti, orang-orang yang mempunyai ilmu, memandang perkara itu baik, maka dia jadi baik. Jadi daripada hadis inilah kata mazhab Syafi'iyah meletakkan ada sunnatan, ada bid'ah. Kenapa bid'ah? Sebab bukan Nabi buat. Kan tadi kata bid'ah tu makna perkara yang diadakan. Taib. Hadis Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan, sesiapa yang mulakan sesuatu perkara yang baik. Ada Nabi buat? Tak. Tapi Nabi kata sesiapa yang buat perbuatan yang baik. Maknanya Nabi telah lepaskan siapa yang buat perkara yang baik dan diikuti oleh orang yang lain. Mana perkara itu baik? Dipandang oleh siapa? Dipandang oleh jumhur. Maknanya dipandang oleh ahli ilmu. Nampak baik, maka baik, bahkan ia mendapat pahala daripada ia buat. Maka di sinilah mazhab Syafi'i meletakkan bid'ah itu terbahagi kepada dua. Satu, bid'ah yang baik ataupun bid'ah hasanah. Yang kedua, bid'ah dalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memulakan sunnatan, tapi pelik, Nabi kata man sanna sunnatan, maknanya bukan sunnah. Yang dimaksudkan sunnah itu sunnah Nabi, maknanya suatu perkara, suatu perbuatan yang baru. Tetapi pandangan pada jumhur, maknanya pandangan pada ahli ilm mengatakan ini tak baik, tak bagus. Maka Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mulakan perbuatan itu
maka dia mendapat dosa dan orang yang ikut dia dapat dosa sama. La yanqusu ajruhu syai'an wala yanqusu wizru syai'an. Tidak ada kurang pun orang yang mula buat dengan orang yang selepas itu buat. Kalau dapat pahala, dapat pahala. Ini yang dikatakan macam pahala MLM. Orang yang atas, orang yang bawah, yang upline, downline, dia punya atas. Maknanya apa yang kita buat baik, siapa yang dapat pahala? Orang yang sebelumnya, makna gurunya. Ini yang dinamakan sanad. Bila sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam kita baca wirid lepas sembahyang. Naam, disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma ajirni minan nar. Kita baca Allahumma ajirna minan nar. Bezanya pada domir, kata ganti diri, satu saya, satu kami, maka tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kata ulama, sama ada yang satu tadi bila melihat pada ayat yang sebenar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat 10. Yang baca lain daripada hadis ajirna, dia dapat 1, tapi dapat pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang zikir tadi, kalau boleh kumpulkan balik, kumpulkan balik tadi wirid lepas Ratibul Haddad tadi, sebab saya akan sambung lagi. Kalau banyak juga surau-surau masjid, lepas saya nak ambil balik, kata, "Alah Ustaz, saya nak nanti saya bagi cetakan dia punya soft copy." Kalau pihak masjid surau nak, bolehlah teruskan, kita amalkan ini elok, untuk kita buat pengamalan, penghayatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila sebut man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka di sinilah kategori bid'ah itu terbahagi kepada 2. Sama ada bid'ah hasanah ataupun bid'ah hasanah, bid'ah baik dengan bid'ah dalalah. Jadi oleh sebab itu kita memegang mazhab Syafi'i, kita melihat kepada ukuran. Kalau ukuran itu tidak menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis dan Al-Ijma' Al-Qiyas, tak ada menyalahi, maka sah dilakukan oleh umat tersebut. Contohnya, hari ini ada orang kata, "Ustaz, boleh tak kita baca Al-Quran 1 juzuk? Mana kita bagi seorang 1 juzuk? Kenapa kita tak baca Al-Quran sepenuhnya?" Tafadhal. Kalau boleh baca, tafadhal baca semua. Lagi elok, fahuwa ahsan. Tapi yang baca 1, dia nak ambil keberkatan khatmul Quran, keberkatan majlis khatam Quran. Macam kita punya majlis ilmu hari ni, yang bercakap saya, yang baca zikir. Sebab tu saya suka menghidupkan majlis ilmu saya dengan baca zikir. Sebab saya nak ajak ramai-ramai kita baca zikir. Bukan hanya ustaz dia ceramah, ustaz cakap panjang, istighfar, selawat, tapi kadang-kadang yang duduk tak ada pun. Jadi sebab tu bila kita ada macam ni, sebentar tadi semuanya baca Allahu Akbar. Kalau penduduk di langit ingin melihat, inilah dia majlis seumpama ini yang akan diikuti bersama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kerana semuanya bertafaul, semuanya ambil pot, ambil sama. Tapi kalau saya ceramah, tiap bulan ada yang buat hal lain, ada yang ini. Tapi bila baca tadi zikir, semua baca. Sebab itu ada orang tanya, "Ustaz, boleh ke, betul ke kita baca kalau satu-satu juzuk kita bagi?" Saya tanya soalan satu je, yang dia bacanya baca Quran ke baca komik? Yang dia baca tu baca majalah ke baca ayat Al-Quran? Baca ayat Al-Quran. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terang mengatakan, selalunya saya tengok masjid surau ada kitab Fadailul A'mal, tu Jemaah Tabligh punya kitab yang suka baca Fadil Amal. Cuba baca Fadilat Al-Quran. Hadis yang pertama dalam Fadilat Al-Quran dan kitab tu apa dia kata? La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa likulli harfin asyarah.
asyaratu bi amsalha. Allahu Akbar. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, aku tidak mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu huruf, maknanya alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf samaan dengan 10 hasanah, 10 kebaikan. Subhanallah. Kalau hari ini kita bahagi orang, tuan baca juzuk 1, tuan baca juzuk 2, tuan baca juzuk 3, puan baca juzuk 4, puan baca juzuk 5, tak dapat pahala. Terang-terang Nabi kata satu huruf 10, maka satu juzuk berapa banyak? Satu muka berapa banyak, tuan? Yang ini jadi masalah. Kenapa? Saya hairan tengok zaman sekarang. Ada je nak cuit. Seakan-akan kita ni bahlul apa? Seakan-akan kita ni tak tahu agama. Al-Quran juga, bukannya komik. Yang kita pula, ada pula yang ikut-ikut dengar. Lah, patutnya kita baca Al-Quran. La ilaha illallah. Bukankah dia baca Al-Quran? Yang kita jadi tak keruan. Itu hairan. Pelik bin ajaib, kata kata Piramli, pelik bin ajaib. Baca Quran dihairankan. Oh, boleh ke baca Quran? La ilaha illallah. Yang dibacakan Al-Quran. Kenapa kita jadi masalah? Ya, kenapa tak baca 30 juzuk? Tafadhal. Kalau nak baca 30 juzuk, buatlah. Anda mampu buat terus. Tapi kita nak ambil keberkatan khatmul Quran. Seorang baca 30 orang baca 30 juzuk. Betul? Habis baca 30 juzuk, khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ramai-ramai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر. Bukankah itu majlis khatam Al-Quran? Bukankah dalam riwayat mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di antara satu sama lain, enta baca Quran dah berapa juzuk? Ana dah baca 15 juzuk. Enta dah berapa juzuk? Dah 27 juzuk. Nanti bila nak khatam Al-Quran, jemput aku ya. Ni sahabat sama sahabat. Sebab apa? Sebab nak dapat keberkatan majlis khatam Al-Quran. Kerana mereka tahu majlis khatam Al-Quran malaikat turun. Yang kita hari ni duk kalut. Boleh ke? Boleh ke baca Quran satu-satu juzuk? Ya salam, yang dia baca Quran tu kan, kenapa kita jadi masalah? Maka oleh sebab itu, carilah ahlul ilm, rujuklah pada ahlul ilm, yang mana ilmu itu mempunyai sanadnya, mempunyai sandarannya, mempunyai sumbernya. Saya punya jawapan mudah aja. Kalau nak tanya-tanya, kadang-kadang saya tanya balik, tuan, yang dia baca tu apa? Saya tak payah ada buat dalil-dalil lah. Saya tanya, yang dibaca tu apa? Macam contohnya wirid lepas semayang. Ada orang kata, wirid lepas semayang ni tak ada dalil, tak ada ni. Saya tanya, yang dibaca tu apa? Bukankah dia baca ilahana ya rabbana subhanallah, 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 maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Yang kita duk bingung, boleh ke wirid lepas semayang? Boleh ke wirid lepas semayang berjemaah? Habis orang lain buat kadang-kadang sampai dekat-dekat maghrib, duduk dekat dekat pasar malam, tak ada pun kita fikir budak-budak ni kenapa pasar malam ni masih buka lagi. Tapi bila buat majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, banyak tasaulat, banyak tasyakulat, banyak tawahumat.
Dia tanya-tanya, betul ke? Ada dalil tak? Ada nas tak? La ilaha illallah. Selagi mana perkara itu tidak ada menyalahi Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, ya juz. Pegang macam tu. Selagi mana ia tidak ada, dia tidak ada menyalahi kepada Al-Quran, Al-Ijma', Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas, pegang, tidak ada masalah. Jadi nampaknya sudah masuk azan isyak. Jadi lebih kurang macam itulah perkongsian saya sedikit sebentar tadi. Jadi kata sini, untuk menghormati masuknya waktu solat isyak, kuliah akan dihentikan sementara. Ada muazzin? Oh, akhir juga. Marhaban bil qaila adalah marhaban bis salati ala Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syaraf wa darajatal aliyat rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi fil yadi 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 warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Tadi saya baca doa akhir daripada azan tadi. Kalau kita lihat, ada satu amalan as-salafun salih, apabila membaca azan diikuti dengan azan tersebut, kemudian apabila membaca doa, diakhirkan doa itu dengan menyebut nama ibu bapa. Maknanya doa untuk ibu bapa. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Bagaimana amalan itu dilakukan oleh ulama? Memang kalau kita lihat tidak ada sandaran daripada hadis, cuma diambil daripada ayat Al-Quran, ditafsir, diterjemahkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa bil walidaini ihsana, dan kedua ibu bapa kamu berbuatlah baik. Ayat Quran ini kalau kita lihat, kedudukan ayat ini menunjukkan selepas Allah Subhanahu Wa Taala adalah kedua ibu bapa. Hatta Rasul pun tiada. Daripada ayat inilah maka ulama mengambil kepada ataupun amalan as-sunnah soleh, meletakkan bila kita dengar azan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, iaitu mengabdikan diri kepada Allah, menyembah diri kepada Allah. Azan yang berkumandang, kita mengikut azan tadi, kemudian kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah. Habis, kita jangan lupa mak bapak kita, sebab bukan mudah nak ingat mak bapak, lebih lagi ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Takkan nak tunggu bulan Ramadan je baru Yasin tahlil arwah bagi nama. Tapi rupa-rupanya tiap-tiap hari boleh ingat ibu bapa kita. Inilah yang dianjurkan oleh ulama. Walaupun benda ini tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia perkara yang baik. Maka seperti mana disebutkan tadi, man sanna sunnatan hasanatan, maka boleh buat. Lebih-lebih lagi ingat ibu bapa. Setiap kali azan, habis azannya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah, habis, innaka la tukhliful mi'ad rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua bapaku, ampunilah dosaku dan dosa kedua bapaku, ampunilah dosa dan dosaku dosa. 5 kali minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak yang soleh. Anak yang soleh bukan bagi bapak dia kereta. Pak, saya punya kerja ni boleh bagi bapak kereta BMW, saya bagi, masih hidup. Tapi setiap bulan bila dah meninggal dunia, dia dah tak ada. Tapi ini hadiah daripada ahlu sunnah wal jamaah untuk mengajak kita supaya jangan lupa mak bapak kita walaupun dia telah pergi meninggal dunia. Jangan tunggu minta maaf cakap. Jangan tunggu hanya nak pergi dekat Ramadan baru pergi kubur, baru pergi datang ziarah kubur, dengan bawanya bunga apa semua. Tak, ini lebih besar daripada bunga lagi. Iaitu kita baca doa untuk ibu bapa kita. Waktu bila? Waktu dengar azan. Ingat Allah, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat ibu bapa. Allahu akbar. Ini yang terbaik. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa cakap dengan saya tak elok? Ada orang boleh kata dengan saya tak elok? Ustaz, mana boleh ni, tak ada dalil. Ya salam. Kalau tidak ada dalil, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi man sanna sunnatan hasanatan? Siapa yang buat sesuatu perkara yang baik, yang buat tu Nabi ke kita? Lepas Nabi. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu kenapa Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas Rasulullah wafat, mereka semayang tarawih seorang semayang sendiri-sendiri, semayang malam Ramadan. Tapi bila sampai time Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar kata apa? Aku rasa tak boleh lah sembayang seorang-seorang. Ini bukan kata Sayyidina Umar lah, tapi saya ubah. Pelik lah, seorang sini semayang, seorang sini semayang, baik. Ya Ubay bin Ka'ab, tahan, kau jadi imam dekat Madinah boleh? Baik, jadi imam. Solat para sahabat Nabi SAW, berimamkan Ubay bin Ka'ab. Bersolat di Mekah Al-Mukarramah, sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud. Ya salam. Ini tak ada zaman Nabi SAW. Tak ada zaman Nabi. Mana ada Nabi buat tarawih? Tetapi dengar setelah itu,
bila depan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali karomah wajah, dia kata nikmatul bid'ah hadhi. Bukan saya cakap, nikmatul bid'ah hadhi. Nikmat bid'ah, benda yang baru kau buat. Kau buat ni benda yang baru, tapi dia kata nikmatul bid'ah hadhi. Jadi oleh sebab itu sahabat dengan sahabat pun tak bergaduh. Tiba-tiba kita hari ni yang hujung, yang dah jauh, tiba-tiba nak gaduh, nak kata apa, sahabat dengan sahabat tak ada gaduh, bahkan mereka merelakan dan sama lain. Kau buat apa Sayyidina Ali kata apa, laula Umar halakal Ali, laula Umar halakal Ali, kalaulah bukan Umar binasalah Ali. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya ada sandaran, tapi cari ahlinya, cari orang yang mengetahui sumber, lebih baik selamat kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan perkongsian sedikit daripada saya sebentar tadi. Tapi itulah, macam itulah saya kata, saya pun sekarang ni semua masjid surau saya cakap saya nak baca dulu, saya nak baca zikir, lepas tu baru kongsi ilmu, supaya biar kita ada zikir sedikit, ada cuci hati. Hari ni banyak sangat sakit, tapi bila zikir mudah-mudahan tenang hati, mudah-mudahan sejuk hati, mudah-mudahan kalau sekiranya kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah redha kita sebagai hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Kau himpunkan kami pada malam ini ya Allah, untuk kami menimba ilmu, mendekatkan diri kepadamu dengan zikir kepadamu ya Allah, mudah-mudahan zikir ini akan memberi manfaat kami nanti di dalam kubur kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami nanti ya Allah ketika mana manusia dalam keadaan ketakutan, manusia dalam keadaan kesulitan, manusia dalam keadaan kepayahan, manusia dalam keadaan kesusahan. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Datangkanlah pertolongan syafaat yang besar melalui ayat Al-Quran dan juga kekasihmu juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian ini memberi makna pada kita pada malam ini. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.